Terus, Insyaallah. terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma alihna marashida umurina wa 'alina min shururi anfusina. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'alina min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjat bersyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurnianya taufik hidayah dapat kita bersua lagi bertemu di alam ayat. Mudah-mudahan Allah taala memberi keberkatan hidup pada kita dalam menuntut ilmu doa, dan mudah-mudahan Allah taala memberi kita taufik hidayah untuk amalkan insya-Allah. Marilah sama-sama kita muzakarah. Bukan mengajar, muzakarah. InsyaAllah. Kalau tak kena, kena tegur lah. InsyaAllah kan. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang buku ini, tajuk pada malam ni insya-Allah kita masuk pada tajuk berkhitan. Berkhitan setengah daripada fitrah manusia, fitrah agama kita, agama Islam. Kata dia, khitan atau berkhotan dalam istilah Melayu bermakna memotong kulit kulub yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki dan memotong sedikit hujung kelentik atau klitoris bagi perempuan. Jadi makna berkhitan ialah, berkhitan ni bahasa Arab, balik bahasa kita, ialah memotong kulit kulub. Ini kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki dan memotong sedikit hujung kelentik, yakni klitoris bagi perempuan. Dinamakan khitan. Berkhitan. Baik, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, al-fitratu khams au khamsum minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa natful ibt wa taqlimul azfar wa qassus syarib. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fitrah itu 5 perkara. Fitrah ni kesucian agama kita ada 5 perkara ni. Fitrah itu 5 perkara atau 5 perkara termasuk daripada fitrah. Pertama daripada 5 perkara, khotan. Khotan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan, bulu hari-hari, laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, menggunting misai. Jadi agama kita menitik beratkan kita pengurusan diri, kebersihan diri kita. Untuk nak menyempurnakan agama kita, mesti kena bersih. Jadi agama kita menyuruh kita ni berkhotan, mencukur bulu kemaluan, bulu hari-hari, laki-laki ataupun perempuan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Baik, hukum berkhitan. Hukum berkhitan, ada perbezaan pendapat tentang hukum berkhitan ini. Jadi ada khilaf. Dalam bab berkhitan ni ada khilaf pendapat mazhab. Ada yang mengatakan ia sunat.
ada mazhab yang mengatakan berkhitan ini sunat. Dan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pula mengatakan berkhitan wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Jadi ada khilaf lah. Jadi yang mengatakan sunat itu dia berdasarkan hadis, suatu hadis daripada riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, al-khitanu sunnatun lirrijal makrumatun linnisa. Maksudnya khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan merupakan kemuliaan bagi kaum wanita. Jadi ulama yang berpendapat kata sunat dia berdasar dengan hadis inilah. Berdasar pada hadis. Manakala mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada seorang lelaki yang baru memeluk agama Islam. Ini mazhab kita dia berpegang berdasarkan dengan hadis ini. Sabda Nabi, alqi anka sya'arul kufri wa waqtatin. Alqi anka sya'arul kufr waqtatin. Maksudnya buanglah daripadamu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Jadi ulama kita Imam Syafi'i berdasarkan dengan hadis ini menghukumkan berkhitan itu wajib ke atas laki-laki dan wajib ke atas perempuan. Seorang anak yang baru lahir disunatkan untuk berkhitan ketika berusia 7 hari. Ini sunat ketika kecil ni. Namun kiraan ini tidak mengambil kira hari yang dilahirkan. Jadi kalau boleh sunat ketika kecil tu, moleklah sunat. Tetapi perlu diingat juga agar keadaan tubuh badan si anak selamat dan tidak mendatangkan kesan buruk selepas khitan dilakukan. Jadi kita tengoklah kalau kanak-kanak tu masih kecil lagi, kalau boleh berkhitan, sunat kita berkhitan ketika kecil, masih kecil lagi. Tetapi jika takut mudarat pada diri dia, kepada anggota dia, zakar dia dan sebagainya, maka tidak boleh kita berkhitan ketika kecil lah, tunggu besar sikit lah. Jika khitan dilewatkan pula, para ulama mengatakan khitan itu dilakukan ketika anak berusia 7 tahun. Jadi kebanyakan ulamanya menggalakkan khitan itu dilakukan ketika anak berusia 7 tahun. Kenapa? Hal ini kerana pada waktu itu mereka diperintahkan dan dilatih untuk mengerjakan solat serta perlu berada dalam keadaan suci daripada najis. Kerana ketika kanak-kanak umur 7 tahun tu, syarak agama kita menyuruh dia, melatih dia supaya sembahyang, supaya buat ibadat. Jadi nak buat ibadat mesti dah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Jadi orang yang sudah berkhitan maka sucilah dia daripada najis-najis yang di bawah kulit zakarnya. Tetapi kanak-kanak jika dia tidak berkhitan, maka hukumnya tak boleh bersentuh dengan bergantung dengan kita ketika sembahyang, bercampur dengan orang-orang besar, dewasa. Sebab itulah ulama menggalakkan berkhitan itu dilakukan ketika usia umur 7 tahun. Kerana dalam hal itu, masa umur 7 tahun tu, kita disuruh mengajar dia solat, mengajar dia bersih. Jadi nak buat ibadat tu mesti dalam keadaan suci baru sah ibadat. Baik. Habis khitan bak lelaki. Ini khitan wanita pula. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Disebutkan oleh Imam Abu Daud daripada Ummu Atiyah
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang wanita yang mengkhitan seseorang supaya tidak memotong keterlaluan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyuruh seorang wanita supaya mengkhitankan seseorang tu supaya tidak memotong keterlaluan. Ini masalah khitan bagi wanita. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tunkihi fa inna dzalika ahzalil mar'ah wa ahabbu ilal ba'd. Kata Nabi, la tunkihi fa inna dzalika ahzalil mar'ah wa ahabbu ilal ba'd. Maksudnya apabila engkau mengkhitankan wanita, jika engkau nak khitankan wanita, janganlah berlebihan. Jangan kita memotong lebih sangat. Dalam memotong bahagian yang dikhitan, yakni klitoris dia. Letik dia tu jangan kita potong lebih sangat. Sesungguhnya ia lebih memberi manfaat, yakni membahagiakan wanita dan lebih menyenangkan bagi suami. Kerana potong yang sedikit itu boleh membahagiakan wanita dan boleh menyenangkan bagi suami dia. Jadi nafsu itu tidak kuat sangatlah. Bila sudah berkhitan, maka nafsu dia ada hak dia lah. Berdasarkan hadis ini dapat kita melihat, dapat kita simpul bahawa khitan bagi wanita adalah dengan memotong sedikit mungkin bahagian kulit yang terdapat pada klitoris dia. Pada klitik dia tu, maka kita kena potong sedikit saja. Sedikit saja. Kalau tak potong, tak sah. Kena potong juga. Kena potong sedikit saja. Baik. Muslimi muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hikmat berkhitan. Apa diakah hikmat kita berkhitan? Pertama daripada hikmat berkhitan boleh membawa kepada kesempurnaan agama, beragama. Kerana agama kita nak kepada kebersihan. Sentiasa kena bersih kerana kita dilingkungi dengan ibadat-ibadat. Jadi boleh membawa kepada kesempurnaan beragama. Jika tidak khitan, maka agama tidak sempurna. Baik. Yang kedua, hikmat berkhitan boleh membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Kerana agama kita sahaja agama Islam, inna dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah Islam sahaja yang mengajarkan tentang kebersihan. Mengajarkan tentang berkhitan. Jadi agama lain tak ada ajar gitu. Cuma kebanyakan orang kafir, orang bukan Islam sekarang banyak dah tiru orang-orang Islam. Banyak dia tiru. Cuma dia tidak beriman. Jadi berkhitan ni hikmat dia berkhitan boleh membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Yang ketiga, hikmat berkhitan juga boleh menjaga kesihatan dan mengawal syahwat. Jadi dengan sebab berkhitan, maka dengan sendiri dah kita menjaga kesihatan tubuh badan kita daripada penyakit dan boleh mengawalkan syahwat bagi wanita dengan sebab berkhitan. Dan yang keempat, hikmat berkhitan juga pemeliharaan diri daripada bahaya penyakit. Kerana orang tidak berkhitan, dia duduk dalam keadaan najis, keadaan tidak bersih, keadaan kotor, maka boleh mendatangkan bahaya penyakit. Baik, muslimi muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi habis bab berkhitan ni. Baik, kita masuk pada bab yang kedua. Masuk pada bab yang kedua, pendidikan awal kanak-kanak. Kata musannif, kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih, bersih, yang perlu dibentuk
untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh. Jadi kanak-kanak ni ibarat seperti kain putih lah, bersih, bersih. Yang perlu dibentuk dan bentuk siapa dia? Ibu bapa lah yang bentuk dia ni. Untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan. Kita kena bentuk dia supaya dia betul-betul kenal dan mengetahui yakin hakikat sebenar-benar ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh. Daripada kecil lagi kita kena tanamkan tauhid dalam diri dia supaya besar nanti dalam keadaan dia besar dengan tauhid yang kemas, kukuh. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'raba an disanihi fa abahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, rawahu Tabarani. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, Nabi kata tiap-tiap anak diperanakkan di atas agama. Tiap-tiap anak diperanak di atas fitrah, kesucian. Baik anak daripada kafir ke, anak Islam, semua suci. Di atas agama, mula kejadian. Hingga menyatakan daripada lidahnya, lidah kanak-kanak, maka dua ibu bapanya, kata Nabi, boleh membawakan dia kanak-kanak ke agama Yahudi, ataupun Nasrani, Kristian, ataupun membawa kepada ke Majusi, agama yang disembah api. Jadi semua ni dicorok oleh ibu bapanya sendiri. Sama ada dia nak corok anak dia kepada agama Islam ke, agama Yahudi ke, agama Kristian ke, agama Majusi ke, terletak pada tangan kedua ibu bapa. Jadi amanah besar kita seorang ibu bapa adalah mendidik anak-anak daripada awal lagi, daripada kecil lagi. Kerana pepatah Melayu mengatakan melentung buluh biarlah dari rebung. Kita nak belokkan buluh tu, nak buat belok buluh biarlah daripada rebung dia. Rebung ni masih lembut lagi. Kalau kita dah jadi buluh dah baru nak belok dia, maka dia akan patah. Maka dia akan jadi gerah dah. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan, yakni tarbiyah, asuhan, oleh ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang sempurna. Jadi anak-anak ni perlulah wajib kita seorang ibu bapa kena belayan dengan kasih sayang, asuhan dan didikan tarbiyah. Dan kita bertanggungjawab untuk membesar suasana kekeluargaan yang sempurna. Yakni yang sempurna yang dalam keadaan beragama. Tidak ada yang sempurna kecuali dalam keadaan agama Islam. Jadi hendaklah kita didik anak-anak kita, biar daripada kecil lagi kita didik, asuh dia dengan agama yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat alam kanak-kanak ini, Islam menggariskan beberapa peraturan asas yang sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan diri dan jiwa anak-anak agar menjadi insan berkepribadian tinggi dan bertakwa suatu hari kelak. Jadi kita seorang ibu bapa ni hendaklah memain peranan penting ketika kanak-kanak, alam kanak-kanak ini, kerana Islam menggariskan beberapa peraturan daripada asas agama lagi, daripada kecil lagi, yang sepatutnya diberi perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan jiwa diri anak-anak kita. Kenapa? Supaya agar menjadi insan, manusia yang berakhlak mulia, akhlak tinggi dan bertakwa suatu hari kelak.
Jadi asah daripada tapak lagi, daripada kanak-kanak lagi kita kena ajar, asuh, suruh semaya, suruh puasa, suruh baca Quran, suruh belajar agama fardu ain daripada asah, daripada kecil lagi. Supaya bila dia besar nanti, dia membesar dalam keadaan bertakwa kepada Allah, ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, sebab daripada kecil lagi kita asuh dia. Kalau kita ikut betul-betul ajaran agama Islam, insya-Allah mudah dalam kita nak membentuk anak-anak kita. Jangan nanti besar baru kita nak bentuk dia. Kalau kita betul-betul ikut agama kita, insya-Allah anak kita akan berjaya, bukan setakat dunia, bahkan berjaya akhirat. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkara asas yang wajib ibu bapa tekankan kepada kanak-kanak ialah mengenal Allah. Awal-awal sekali ialah kita kena ajar dia supaya dia kenal Allah. Seperti mana kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Bukan awwaluddin ma'rifatus sekolah. Bukan kata awal-awal agama kenal sekolah dulu dah. Kenal Allah dulu. Mesti wajib kita kenalkan Allah. Kanak-kanak mestilah dididik supaya mengenal pencipta dan pentadbir alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita didikkan dia supaya dia kenal pencipta dan pentadbir alam ini, pengatur alam ini. Siapa dia? Tak lain tak bukan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar dia, suruh dia makan, baca bismillah, baca doa. Lepas tu tanya pula dia, siapa yang beri kenyang, siapa yang beri rezeki, siapa yang beri makan kita. Biar dia kata Allah, Allah. Daripada kecil lagi kita asuh dia. Siapa yang buat langit bumi ini? Allah. Daripada kecil kita tanamkan perasaan cinta pencipta dan pentadbir alam ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih bersih yang perlu dibentuk untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang, supaya kanak-kanak ni bila dia besar nanti, keadaan tauhid dia kemas, kukuh, tidak goyah. Jadi asas yang dipancang dengan padu dalam jiwa anak-anak ini akan dapat melahirkan insan yang dapat berhamba dan menghampirkan diri kepadanya dalam erti kata yang sebenar-benar. Jadi mula-mula sekali kita ajar dia supaya dia kenal Allah, supaya pengenalan dia di dalam jiwa anak-anak ini akan dapat melahirkan insan yang dapat memperhamba, betul-betul jadi hamba kepada Allah. Tidak hamba makhluk dah. Dan boleh menghampirkan dirinya kepadanya, kepada Allah. Jadi biar dia kenal betul-betul Allah Ta'ala. Jadi daripada asas kecil lagi, kita ajar dia tengok semua makhluk ini, biar dia kata Allah yang cipta. Dapat rezeki, biar kata Allah yang beri rezeki. Kena bala pun biar dia kata Allah yang beri bala. Dapat nikmat, biar dia kata Allah yang beri nikmat. Semualah. Kerana makhluk ni tidak ada yang jadi sendiri kecuali Allah yang ciptakan. Jadi kita tanam daripada kecil lagi, supaya dia betul-betul kenal Allah Ta'ala. Betul-betul dia merasai dengan jiwa dia. Tanpa mengenali zat yang disembah, tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita. Makhluk seluruhnya berhajat dan berharap kepada pertolongan, perlindungan dan belas kasihan Allah. Jika dia tidak kenali zat yang bernama Allah, jika dia tidak kenal Allah, yang dia duk sembah, duk sembahyang, duk puasa, duk buat baik, apa semua tu, dia tak kenal buat untuk siapa, maka tidak akan membawa apa faedah kehidupan kita.
Tidak kira kanak-kanak kita sendiri pun orang dewasa, orang tua. Jika kita dalam hidup kita, kita tidak bertuhankan kepada Allah, maka tidak ada makna dalam kehidupan kita. Tidak ada beza dengan binatang, orang kafir. Hidup tahu makan minum, tahu hidup berpoya-poya saja. Tidak ada rasa nak ibadat kepada Allah. Tidak rasa cinta kepada Allah. Tidak rasa nak buat bekalan untuk akhirat. Kerana dia tidak kenal zat Allah Ta'ala. Tidak yakin kepada zat Allah Ta'ala. Jadi tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita sehari. Jadi makhluk seluruhnya berhajat dan berharap kepada pertolongan dan perlindungan dan belah kasihan Allah. Sebenarnya kita setiap saat, setiap masa sentiasa berhajat kepada Allah. Nak bernafas ni kena berhajat kepada Allah, pertolongan Allah. Nak minum berhajat pertolongan Allah. Nak semaya, nak ibadat, semua tu berhajat kepada pertolongan Allah. Kerana kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sebenarnya. Baik orang tidak sembah Allah pun, dia sentiasa sebenarnya dia berhajat kepada Allah. Cuma dia tidak, orang panggil tidak khabar. Dia lalai dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya dia berhajat kepada pertolongan Allah dan berhajat kepada perlindungan dan belah kasihan Allah. Jika Allah tidak ada belah kasihan dia, nescaya kita tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Kita tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat bergerak. Kita nak melangkah pun berhajat kepada Allah Ta'ala. Semua. Jadi patut benarlah kita, memang fardu ainah kita, wajib kena kenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala boleh mencapai melalui berbagai-bagai cara. Untuk kita nak mengenali Allah Ta'ala, ada banyak cara, banyak jalan. Umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Dan juga boleh juga kita nak mengenal Allah dengan penghayatan Asma'ul Husna. Yakni sifat-sifat Allah. Jadi jalan ulama buat pada kita supaya mengenali Allah, banyak jalan, banyak cara. Cuma cara yang terlebih mudah, mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, mengikut mazhab kita, yakni Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah, ataupun Abu Mansur Maturidiyah, ialah dia buat sifat 20. Dengan belajarnya sifat 20, insya-Allah kita mudah mengenali Allah. Mudah mengenali Allah. InsyaAllah kita akan jumpa sifat 20. Jadi mengenali Allah, dia kata sini, boleh capai melalui berbagai-bagai cara, umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Kita tengok pokok kayu dulu tidak ada, kemudian ada. Bila besar nanti pokok kayu tua, mampu pula pokok kayu. Jadi kita tengok setiap makhluk ni berubah. Tiap-tiap yang berubah, siapa yang mengubahkan dia? Tak lain tak bukan Allah Ta'ala. Cuba kita tengok pokok lada. Dulu daripada biji benih. Lalu kita pergi semai biji benih tu. Kita semai dia. Kemudian yang menumbuh biji benih tu siapa dia? Allah Ta'ala. Menumbuh biji benih jadi pokok. Pokok tu besar sehingga keluar bunga pula. Siapa dia yang buat tu? Allah Ta'ala. Kemudian keluar buah pula. Buah warna hijau. Keluar buah warna hijau. Siapa dia yang buat buah? Allah Ta'ala. Kemudian yang hijau tu hilang. Buah yang sama, dulu warna hijau, kemudian warna merah. Itu menunjuk perubahan-perubahan alam ini. Tak lain tak bukan menunjuk Allah yang kuasa. Lepas tu pokok tu mati. Kita pun begitu juga. Daripada air manis titik,
kemudian jadi darah, jadi daging stokok, nah, duduk dalam rahim ibu tu. Kemudian jadi anggota tangan, kaki semua. Siapa dia yang boleh buat kecuali Allah Ta'ala. Jadi dengan kita tilik makhluk ini boleh membawa, boleh menjadi dalil kepada kenali Allah Ta'ala, boleh menjadi dalil kepada sifat kudratnya Allah Ta'ala, kuasanya Allah Ta'ala, dan ilmunya Allah Ta'ala, dan wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kita tengok sekeliling kita ni, semua makhluk ni tidak ada yang jadi sendiri, tidak ada yang tumbuh sendiri, tidak ada yang gugur sendiri, tidak ada yang mati sendiri kecuali Allah Ta'ala. Dan juga dengan penghayatan Asma'ul Husna, yakni sifat-sifat Allah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengawasan, tunjuk ajar dan bimbingan dari semasa ke semasa dapat membentuk akhlak dan budi pekerti mulia anak-anak kita. Jadi di samping kita mengasuh dia, mendidik dia, kita kena bimbing dia dari semasa ke semasa, maka boleh membentuk akhlak dan budi pekerti mulia anak-anak kita. Tambah-tambah lagi bila dia kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana cara untuk mengetahui kewujudan Allah? Bagaimana cara untuk mengetahui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita andaikan begini, kata pengarang ni. Kita andaikan begini, sekiranya kita melihat sebuah kereta yang sedang meluncur laju. Bila kita lihat sebuah kereta yang meluncur laju, sudah tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta tersebut. Mustahil tidak ada pemandu. Kita tengok kereta laju. Tentu dah kita yakin bahawasanya ada pemandu, ada driver dalam kereta tu. Sekiranya tiada pemandu, buat fardu takdir tidak ada pemandu, sudah pasti kereta tersebut tidak akan meluncur dan bergerak dengan baik di atas jalan raya. Tidak boleh jalan laju lah. Ataupun kalau jalan pun dekat, jatuh dalam lokal, jatuh dalam parit. Sebab tidak ada driver dia. Begitu juga dengan Allah Ta'ala, dialah yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang. Dialah yang menggantikan malam dan siang serta mencipta semua makhluk di muka bumi ini. Begitulah Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala. Dia yang mengatur, menggerakkan, mentadbir alam ini, menggerakkan matahari. Matahari start daripada kita lahir hari tu pun matahari duduk gerak gitu. Berpusing setiap hari. Dan bulan pun begitu juga. Setiap hari bulan bergerak. Dan bintang, dialah Allah lah yang menggantikan malam dan siang. Jadi semua ni hendaklah kita memikir. Kita kena fikir supaya lahir di hati kita kebesaran Allah Ta'ala, kewujudan Allah Ta'ala, serta mencipta semua makhluk di muka bumi ini hanya Allah yang satu. Tidak ada makhluk yang boleh menggerakkan makhluk, mencipta makhluk. Walaupun pada zahir kita tengok kita yang buat rumah. Kita tengok tangan kita buat rumah, usaha kita buat rumah, tetapi hakikat di dalam hati kita hendaklah kita yakin yang menjadikan rumah itu ialah Allah, bukan kita. Hakikat sebenarnya. Inilah tauhid keimanan. Hendaklah kita tanam di dalam kanak-kanak lagi. Masih dalam zaman kanak-kanak lagi, kita tanam dah dalam diri dia. InsyaAllah dia besar nanti, tauhid dia semakin hari semakin kemah. Bila dia belajar nanti, dia tambah lagi ilmu. Tambah lagi. Dan satu dalil lagi, contohnya, kita pergi jalan-jalan, tiba-tiba jumpa tahi lembu. Kita jalan-jalan dalam hutan tu, tiba-tiba jumpa tahi lembu. Maka kita yakin di hati kita, di akal fikiran kita, ni mesti ada ibu lembu.
mesti ada ibu lembu yang buat najis ini. Begitulah Allah Ta'ala. Kita tengok alam ini, maka kita yakin tentu ada pencipta. Kita tengok alam ini, tengok diri kita sendiri ni, boleh kecek, boleh nafas, semua ni, boleh makan, boleh minum, boleh gerak ke situ sini. Mana mungkin kalau kita boleh gerak sendiri, tak boleh. Kecuali dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan iradat Allah. Baik, muslimi-muslimah yang dirahmati Allah, apabila kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita dapat mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan Allah ini berasal daripada Allah yang maha bijaksana dan kepakaran daripada Tuhan yang amat mendalam pengetahuannya, kekuatan daripada yang maha perkasa, kehidupan daripada yang maha menghidup, rezeki daripada yang maha memberi rezeki dan sebagainya. Baik, apabila kita fikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita fikir tengok langit tidak ada tiang satu pun. Hebat Allah Ta'ala. Buat makhluk tidak ada tiang. Langit tidak ada tiang, matahari tidak ada tali, bulan pun tidak ada tali, bumi pun tidak ada tali, berhapa gitu je. Ni nak ayatnya nak menunjuk kata ciptaan Allah Ta'ala sangat hebat, yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa. Jadi kita dapat mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan Allah ini berasal daripada Allah yang maha bijaksana. Sudah tentu dah kita tengok alam ini begitu indah, mestilah Allah Ta'ala yang mencipta alam ini sudah mesti dah yang maha bijaksana. Kalau tidak bijak macam mana boleh buat kita? Daripada air mani setitik yang hina boleh jadi kuat begini rupa ni, boleh bergerak, boleh buat apa semua yang Allah Ta'ala kehendaki. Kepakaran daripada Tuhan yang amat mendalam pengetahuannya. Jadi Allah Ta'ala buat semua makhluk ni tidak ada plan. Tidak ada plan, tidak ada peta, tidak ada orang panggil tidak ada misal. Allah Ta'ala buat semua alam ini daripada tidak ada kepada ada. Yang tidak ambil contoh mana-mana dah. Kita walaupun nak buat rumah, kena ada plan, kena ada contoh. Tu menunjuk kita ni sangat lemah. Dan kekuatan daripada yang maha perkasa. Tengok langit bumi yang Allah Ta'ala buat semua makhluk ini menunjuk kekuatan yang maha perkasa Allah Ta'ala. Kehidupan daripada yang maha menghidupkan. Kita tengok kita ni hidup, kita hidup, tetapi hidup kita dengan roh. Allah Ta'ala hidup tidak dengan roh. Allah hidup dengan sifat hayat dia. Sifat hayat dia yang sedia kala seperti zat dia sedia kala. Kita hidup walaupun hidup, tapi hidup kita dengan roh. Dan tidak cukup dengan tu, berhajat kepada udara, berhajat kepada matahari, berhajat kepada makan minum. Itu menunjuk kita ni sangat lemah. Hidup kita ni sangat lemah. Dan rezeki daripada yang maha memberi rezeki. Jadi semua makhluk yang ada ni, semua Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Dalil Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang merangkak di atas muka bumi kecuali Allah Ta'ala lah yang beri rezekinya. Semua ni Allah Ta'ala yang tentu dah rezeki dia. Baik semua, baik bumi, semua tu makhluk Allah, semua sudah ditetap dah rezeki. Hendaklah kita yakin. Kita ni pun diberi rezeki oleh Allah Ta'ala melalui usaha-usaha kita. Asbab sahaja usaha tu, tetapi hakikat yang memberi rezeki ialah Allah. Cuma Allah Ta'ala beri rezeki, ada orang ni dengan berniaga, ada orang ni dengan kerja, ada orang ni dengan bercucuk tanam, ada orang ni dengan pertukangan, mengikut apa usaha masing-masing.
Tetapi hakikat yang memberi rezeki ialah Allah yang satu. Semua makhluk ni tidak boleh cari sendiri kecuali dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya. Kenyataan ini jelas Allah paparkan melalui firman-Nya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maksudnya sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki memberitahu kepadanya. Jadi kita tidak boleh meliputi, kita tidak boleh tahu suatu pun daripada kandungan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, melainkan apa yang dia beri, dia kehendak beri kepada kita. Sedikit benar je ilmu yang Allah Ta'ala beri. Ilmu Allah Ta'ala sangat luas. Ilmu Allah Ta'ala sangat luas. Ilmu kita dahlah sikit. Kalau tak belajar tak dapat ilmu. Kena belajar baru dapat ilmu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu ni dengan belajar baru dapat. Adapun ilmu Allah sedia kala dah. Ilmu Allah sedia kala seperti mana zat dia sedia kala. Surah Al-Baqarah. Firman-Nya lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni dalil menunjuk Allah Ta'ala ni. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang kafir mari tanya Nabi, ya Nabi, mu kata mu ada Tuhan, lagu mana Tuhan? Tuhan aku ni ada banyak, ada tangan, ada kaki. Lalu Nabi Allah Ta'ala turun ayat, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Esa Allah Ta'ala ni tidak boleh gerak, tak boleh nak potong, tak boleh nak bagi. Zat Allah. Adapun kita esa juga. Kita ni satu juga, tapi satu kita ni bertulang, ada darah, ada daging. Jadi zat Allah dengan zat makhluk pun tidak sama. Jadi Allah Esa. Allah ni Esa, ana tidak boleh gerak, tak boleh nak potong, tak boleh nak bahagi, tak boleh nak buat. Sebab Allah Ta'ala tidak jenis benda bertokok, tidak jenis benda berjirim, berjisim seperti kita. Allahus Samad, Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Jadi Allah ni tempat memohon segala hajat makhluk Allah. Allahus Samad ialah Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Sama ada makhluk itu sembah dia apa, tak sembah dia, semua tu adalah tempat tumpuan. Allah Ta'ala sahaja yang memberi makan, beri minum, buat makhluk daripada tidak ada pada ada. Jadi hendaklah kita sentiasa berhajat kepada Allah. Minta apa hajat kita dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah ni tempat sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid walam yulad, ia Allah ni tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Allah Ta'ala ni tidak ada jenis, tidak jenis beranak macam makhluk ni. Tidak ada ibu, tidak ada bapa lah maknanya. Tidak jenis kena buat dah. Kerana Allah lah yang membuat segala makhluk. Kalaulah pada takdir kita kata Allah ni beranak juga, bermakna Allah ni serupa makhluk jugalah. Ini beranak. Lepas tu ada ayah dia, ada ibu dia. Bukan Allah lah gitu. Serupa dengan makhluk. Dan tidak walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara, yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk ni, walaupun di mana pun tidak ada makhluk yang setara, yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah. Ayat lain Allah Ta'ala firman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama Allah di sesuatu. Tidak boleh banding, tak boleh nak buat serupa. Allah Ta'ala tidak ada tempat. Kerana tempat itu
menyerupai makhluk bertempat. Jadi Allah Ta'ala tidak serupa. Dari segi zat dia tidak serupa. Dari segi sifat pun tidak serupa. Dari segi perbuatan pun tidak serupa dengan perbuatan kita. Kita nak buat, kena guna gaji, kena guna tuku, kena guna alat. Adapun Allah Ta'ala nak buat makhluk ini, tidak guna apa-apa alat. Sangat mudah pada Allah Ta'ala. Jadi ini surah Al-Ikhlas. Baik muslimi muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman-Nya lagi, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah Al-An'am ayat 102. Maksudnya itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi Allah Ta'ala royak sendiri dalam Quran ni. Tidak ada Tuhan melainkan Dia aja Tuhan, yakni Allah. Pencipta segala sesuatu. Allah mengaku Dialah yang mencipta segala sesuatu makhluk. Maka kamu hendaklah menyembahnya dan Dia adalah wakil ke atas setiap sesuatu. Jadi hendaklah kita sembah Allah. Kerana Allah lah pencipta sekalian alam. Yang memberi rezeki kepada kita pun Allah. Yang menghidup kita pun Allah. Menggerakkan kita Allah. Memberi hidayah taufik pun Allah Ta'ala. Hendaklah kita sembahnya. Dan Dia ni adalah wakil ke atas setiap sesuatu. Walau bagaimanapun sejak turun-temurun lagi masyarakat Islam di Malaysia khasnya mengenali Allah melalui sifat 20. Jadi sifat 20 ni sudah masyhur dah di kalangan orang-orang kita, orang Melayu khususnya. Jadi jasa sifat 20 ni lama dah. Sebelum timbul lagi sekolah pun sifat 20 ada. Sifat 20. Oleh yang demikian, elok rasanya dijelaskan tradisi ini yang disifatkan sebagai cara paling mudah bagi masyarakat kita dalam mengenali Allah. Jadi tidak ada cara lain yang paling mudah kita nak kenali Allah ialah melalui belajar sifat 20. Jadi sifat 20 ni banyak dah jasa dia. Kerana ramai orang dapat kenal Allah Ta'ala melalui sifat 20. Yang dibuat oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mas'ud Maturidiyah. Baik, muslimi muslimah yang dirahmati Allah. Dia ada sini rehat minda sekejap. Rehat minda. Jadi kita ada 10 minit lagi. Rehat minda sekejap. Dia kata pelajar, dia tanya ustaz, macam mana kita nak kenal Allah? Ini bagus untuk kita praktik kepada anak-anak kita. Baik ustaz jawab, terdapat banyak cara untuk kita kenali Allah Ta'ala. Terdapat banyak cara untuk kita nak kenal Allah. Pelajar pula dia tanya, apakah cara-cara ustaz? Macam mana cara-cara untuk kita kenali Allah? Jawab ustaznya, antaranya kita kenal Allah dengan melihat dan menghayati kejadian-kejadian ciptanya. Seperti tadilah. Kita tengok alam ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan siang malam ni adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang dapat jadikan sendiri diri dia, tidak boleh buat sendiri. Kita nak buat nyamuk seekor pun tak boleh. Nak buat bulu roma sorak pun tak boleh. Kecuali Allah Ta'ala yang buat. Baik, pelajar pula dia tanya macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala dengan melalui melihat, menghayati kejadian ciptaannya. Ustaz jawab, cuba kamu lihat langit. Bagaimana ia dicipta dan diangkat ke atas. Macam mana boleh fikir kau? Langit tu yang tidak ada tiang. Dibuat dan diangkat ke atas. Ni semua ni adalah kita beriman dengan iman kita. Pelajar tanya, yalah ustaz. Pelajar kata, yalah ustaz,
Langit berada di atas tanpa ditungkak. Betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita buat test untuk anak-anak kita. Rehat minda dia. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Justru oleh itu mengetahui sifat-sifat Allah ini juga membawa kita untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib. Jadi untuk kita nak belajar sifat 20 ni, kita kena kenal sifat yang wajib bagi Allah. Apa dia sifat yang wajib bagi Allah? Dan mustahil. Apa dia sifat yang mustahil bagi Allah? Dan yang harus. Sifat yang mustahil dan yang harus bagi Allah. Jadi ada 3. Di sini dia kata dan harus bagi Rasul. Jadi kita nak kenal Allah, kita kena tahu pertama apakah sifat wajib bagi Allah, dan yang kedua sifat mustahil, sifat yang tidak layak pada Allah, dan sifat harus pada Allah. 3. Dan harus bagi Rasul dan merupakan salah satu cara untuk mengenali Allah. Harus bagi Allah Ta'ala sawak, harap-harap betulnya harus bagi Allah. Sebab ni dia bicara tentang Allah Ta'ala. Sifat Rasul kemudian yang potongnya dia tu buat tepi, buat nombor 1 di luar tu tulis Allah. Jadi ni kita nak kenal mengetahui sifat-sifat Allah, juga membawa kita untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil pada Allah, dan sifat harus bagi Allah, bukan bagi Rasul. Dan merupakan salah satu cara untuk mengenali Allah. Untuk kita nak salah satu jalan untuk kita kenali Allah dengan kita belajar sifat-sifat wajib, mustahil dan harus. Dalam kitab-kitab Tauhid disebutkan tentang simpulan iman yang merangkumi 50 sifat. Dalam kitab-kitab Tauhid, kitab-kitab dulu, kitab-kitab Turas, kitab-kitab pondok, biasanya dia buat simpulan imannya ialah merangkumi 50 sifat. Iaitu simpulan iman, tengok. 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ni dalam simpulan iman kita. Dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 20 sifat yang tidak layak pada Allah. 1 sifat yang harus bagi Allah. 1 sifat yang harus bagi Allah. Jadi 41. Dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Wajib kita kena tahu. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Wajib kita kena tahu. Dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi campur semua dalam simpulan iman dalam kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia panggil terkandung 50 sifat. Dalam sebut kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dia ada terkandung 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat harus pada Allah. Dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus pada Rasul. Boleh. Ya. Jadi baik, sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang mesti ada. Apa dia takrif sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Iaitu sifat yang mesti ada padanya pada Allah. Tu takrif dia. Sifat yang wajib bagi Allah tu apa dia? Ialah sifat yang mesti ada padanya pada Allah. Dan wajib dipercayai, wajib kita kena percaya, wajib kita kena yakin sifat wajib ni, sifat yang mesti pada Allah ni
mesti ada. Sungguh pasti ada dan tidak menerima tiada. Kalau orang kata kepada kita Allah ni tidak wujud, maka kita kena kata mustahil. Tak boleh terima tidak ada. Wajib Allah Ta'ala ada dan wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dia. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci daripada segala sifat kelemahan dan kekurangan. Ini wajib kita beriman kepada Allah secara ijmali, secara borong. Ialah wajib kita ikut pegang dengan hati kita, simpul dengan hati kita, wajib kita yakin Allah Ta'ala ni memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak terhingga banyak. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya, hanya Allah sahaja yang tahu. Dan wajib kita iktikad juga, wajib kita pegang dengan hati, yakin dengan hati, maha suci daripada segala sifat kelemahan dan sifat kekurangan. Tidak ada, makna maha suci ni, tidak ada pada Allah Ta'ala sifat kelemahan walaupun satu. Wajib kita yakin Allah Ta'ala ni tidak ada, maha suci makna tidak ada pada Allah sifat kelemahan ataupun sifat kekurangan. Walaupun satu, tidak ada. Kerana Allah Ta'ala memiliki sifat yang sangat sempurna. Semua sifat Allah sempurna belaka, yang tidak terhingga banyak. Cuma wajib kita belajar atas jalan. Masyhurnya 20 sifat ni memadai dah untuk kita kenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 20 sifat yang wajib bagi Allah terkandung dalam 2 sifat kesempurnaan. Itu sifat tersebut ialah satu istighna, yang kedua iftikar. Hamba rasa setakat tu dulu untuk sesi malam ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang lemah itu daripada kelemahan, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri hamba sendiri. Hamba minta maaf segala silap salah perkataan ataupun tersasul lidah, tersalah kalam. Hamba minta maaf. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.